Okay, kita nak pergi pada law of indices. This is not mother-in-law, tapi kedahsyatan dan ketakutan student terhadap law of indices ni melampaui law-law yang ada. Okay, but it's okay. Dia memang perlu ditakuti sebab dia ada banyak. Tapi jangan risau. Sebenarnya kita selama ni risau dengan law of indices sebab kita tak faham apa guna law of indices ni. Sebenarnya kegunaan dia bukan untuk awak fahamkan darab, tambah, bahagi, tolak semata-mata. Dia gunanya adalah apabila kamu nak simplifykan. Okay, kan tadi saya kata kamu akan belajar evaluate dan simplify. Evaluate dah habis, kamu guna calculator, kamu tak guna calculator, ada dua. Okay, jadi untuk seterusnya kamu akan belajar cara untuk simplify indices. So untuk simplify ada 4 step. Yang pertama, kita perlu samakan base. Untuk samakan base ni penting, crucial, sangat-sangatlah penting kamu faham konsep sifir kuasa tadi. Dia nampak macam senang kan? Yang mana tadi? Alamak, saya dah sifir kuasa. Ni. Bila kamu dah faham pasal sifir kuasa, baru kamu boleh samakan base. So, untuk simplify ada 4 step. First, kita samakan base menggunakan sifir kuasa. Second, kita kena kenal pasti operasi. Maknanya setiap soalan dia mesti akan ada darab, tambah, bahagi, kuasa dan sebagainya. So, lepas kenal pasti operasi, daripada operasi yang kenal pasti tu, baru awak akan cari law. Sinilah baru nak guna 9 law ni. Mana 9 law ni? Yang ini. Okey, dalam part final, dalam test, law akan diberi. Cuma nak pilih law yang mana tu, itu selalu masalah. Sebab kamu tak faham betul-betul operasi kamu tu apa. Apa operasi ni? Bila dah faham kamu punya operasi, baru kamu boleh pilih law. Dah pilih law, baru boleh simplify. Maknanya 4 step ni sebenarnya yang kamu kena pegang. Bukannya, darab ke, bahagi ke? Tak. First kali kita kena tengok step-step dia. Samakan base, kenal pasti operasi, pilih law, baru simplify. Okay, so kalau dalam buku kamu ada law-law ni, cuma saya nak kamu tambah ada satu lagi law kat sini. A power 1 is equals to A. Okay. Apa-apa nombor yang dikuasakan dengan 1, dia sama dengan A. Okay, ini lagi jelas sikit kot. Tulisan. Okay. So, sekarang ni ada 9 law. Ni dalam final diberi. Jangan risau. Cuma nak pilih je nanti. Nak pilih tu nanti. Okay. So, kita boleh bahagikan dia kepada 6 bahagian. Product law dengan divide law. Yang ni yang paling famous, paling selalu guna. And then power law. Power law ni ada 3 pecahan. Power law ni maksudnya, kalau awak ada nombor, awak ada kuasa, kita kuasakan lagi. So, kita akan darabkan kuasa dalam dengan kuasa luar. Okay. Kalau nombor tu ada 2. Satu nombor, satu huruf. Atau 2 huruf. Bila kamu kuasakan, kamu kena beri kuasa tu kat kedua-dua nombor. Yang ketiga, kalau dalam tu ada pecahan, setiap nilai dalam pecahan tu kena dikuasakan. Yang keempat, kita ada special law. Special law ni maksudnya law yang terbit daripada nilai logaritma. Lepas ni kita buat log lah. Okey. Sekiranya A tu kuasa kosong, maknanya dia tak ada pengulangan. Jadi dia cuma ada sekali je pembesaran dia. Okey. Itu nanti log lah. Log nanti saya cerita panjang ni log. Okey. Kalau nombor tu kita kuasakan 1, maknanya kita akan dapat dia balik. Kalau misalnya awak confuse sangat, awak letak je dalam calculator A ni unknown kan. Kita letaklah contoh. Unknown kita 9. Kuasa kosong. Kosong. Dapat 1. 5. 2. Kuasa kosong. Dapat 1. 12. Kuasa kosong. Dapat 1. Meaning any number with the power of 0 will give you 1. And any number with power of 1 will give you that number. Maksudnya 8 power 1. 8. 80 power 1. 80, 180 power 180 power 1, 180. Maknanya nombor kalau kita kuasakan 1, kita dapat dia balik. Okay. And then kalau kamu ada nombor dengan kuasa negatif, indeks dia negatif, maknanya kamu boleh hilangkan nombor negatif ni dengan meletakkan M tu dengan A, kuasa A tu dekat dalam bentuk pecahan. Turunkan dia ke bawah. Last sekali, kalau kamu ada power dan roots,
sekiranya kamu ada A dengan kuasa pecahan, kamu nak tukar dalam bentuk roots, nilai kat bawah ni akan jadi nilai roots dia. Tapi kalau kamu ada kuasa dekat atas ni, N per M, ada nilai kat atas ni, dengan pecahan ni, yang ni satu kan. Sebenarnya dia bukan tak ada nilai tau. Yang ni dia sama je, dua-dua ni. Tapi yang atas ni, kat luar ni kuasa 1. Jadi kalau dia kuasa 1, kan saya kata kalau kuasa 1 dia akan dapat diri dia balik. Sebab tu dah jadi punca kuasa M je. Dia tak ada 1 kat luar. Tapi kalau dia ada N kat atas ni, dia ada N kat luar ni. Okey, tak apa. Yang ni panjang-panjang pun cerita nanti macam pening kan. Kita terus pergi pada example. Okey, kita masuk pada bahagian example. So, untuk simplifikan sesuatu persamaan, kamu perlu 4 step asas. Yang pertama, kita kena samakan base. Step ni hanya berlaku kalau soalan tu base tak sama. Kalau base dah sama, kita boleh waive kan, kita boleh abaikan, terus jump pada step 2. Step 2 pula kita kena kenal pasti operasi. Kenal pastinya pakai mata je lah ataupun bulatkan operasi dia. Kemudian daripada kenal pasti operasi, kamu akan pilih law. Okay, daripada pilihan law kamu akan kenal pastilah nak tambah ke, nak tolak ke, nak darab ke, nak kuasa jadi 1 ke dan sebagainya. Tengok soalan kamu. Okey? So, kita pergi pada soalan yang pertama. So, kamu ada 2 to the power of n times 2 power to n. Step 1, kita samakan base. Okay, sekarang kita tengok base dia. Sebab untuk law of indices wajib sama base. Nanti law of log pun sama. Base mesti sama. Tak sama, tak boleh buat law. Okay. 2 dah sama. Jadi, step 1 dah. Step 2, kenal pasti operasi. Operasi kita adalah darab. Jadi, bila operasi tu darab, okay, kita tengok kat dalam law, operasi kita darab, maknanya kuasa kena tambah. So, ambil pensel, awak pakai pensel, sebagai pen kotak ni tak nampak. Kuasa kena tambah. Buat macam tu dulu. Lepas tu, step seterusnya dah pilih law, kuasa kena tambah, baru kita simplifikan. Cara nak simplifikan, tulis base sekali je. Lepas tu awak tuliskan dia punya kuasa yang awak dah pilih operasi ni. N plus 2N. 2 salin balik. Simplifikan. N dah tambah 2. 1N tambah 2N, 3N. Selesai. Okay, next is 18A power 7, B power 2 over 6A square, B square. So, step 1. Okay, kalau kamu ada nombor, macam ni kan, nombor ni sebenarnya kamu boleh terus selesai guna calculator je. Tak payah nak fikir-fikir, nombor nak buat apa lah, apa tak payah. 6, 18 per 6 nak buat bahagi 6 pun boleh, sama dengan 3. So, itu terus je letak kat sini, 3. And then, kenal pasti base. Kita nak samakan kan? Samakan base. Kamu ada huruf A. Kamu ada huruf B. Maknanya inilah 2 yang sama. So, sekarang ni kenal pasti operasi. So, operasi kita adalah per. Per ni adalah operasi bahagi. Jadi, kita akan refer pada operasi bahagi. Bila bahagi, kuasa akan jadi tolak. Okay. So, yang atas akan tolak yang bawah. Base pertama A, base pertama A, base kedua B. Base kedua B. So, untuk A, yang atas tolak bawah, 7 tolak 2. Untuk B, yang atas tolak bawah, 2 tolak 2. Nombor kat depan apa? Salin balik. A, 7 tolak 2, 5. B, 2 tolak 2, sifar. Dah siap ke? Belum, sebab ada lagi satu law. B power 0. Ingat, kalau ada power 0 atau power 1, mesti pilih special law. Any number with power 0 is equals to 1. So, sekarang B ni adalah 1. So, dia nombor kan? Maknanya boleh darab lah. 3 darab 1, 3. A ni tak ada kacau apa-apa. Salin balik. A kuasa 5. Okay, next is M power 2N to the power of 4. Right.
So, untuk yang ini, kita tengok tak ada darab, tak ada bahagi, tak ada per. So, nak guna operasi apa? Kita ada kurungan yang ada power. Power. Maknanya kena guna power law. Mana satu power law? Yang ini, power law. Nak guna power law yang mana? Kamu tengok sekarang ada 2 unknown. Maknanya kita kena cari yang ada 2 unknown lah. Even kalau ada 3 pun, kita kena guna yang second one. So, apa yang berlaku pada power law? Okay. Base. Okay, sekarang dia tak terlibat dengan samakan base. So, maknanya ini boleh buang. Tak perlu step ini. Kenal pasti operasi. Operasinya adalah power. So, maknanya pilih law. Nak pilih law, pilihlah law power. Yang ni. Law power yang mana? Salah. Power law ada 3. Jadi, sekarang ini adalah power law yang ada 2 unknown kat dalam kurungan. So, what you have to do is, untuk power law yang kedua ni, kalau ada law di luar, law pula. Kalau ada kuasa di luar, kuasa ni kena didarabkan dengan semua kuasa yang ada di dalam kurungan. So, you ada N ni sebenarnya kuasa 1. Okay. Apa yang berlaku adalah, dia akan jadi M, kuasa 2 darab 4, N kuasa 1 darab 4. So, you dapat M power 8, N power 4. Contoh lain, contohlah saya ada lebih daripada 1 kuasa yang kat dalam ni.